Berita menarik sepanjang minggu ini. Nombor 9. Ketua Pemuda UMNO Selangor Muhammad Imran Thamrin yang memberitahu bahawa cadangan UMNO adalah untuk mengetengahkan sekurang-kurangnya seorang calon DUN di setiap 22 kerusi parlimen di negeri itu. Sebagai sebahagian daripada Sekutu Sepakatan Pilihan Raya Pakatan Harapan Barisan Nasional, UMNO mahu parti itu diperuntukkan 22 kerusi pada pilihan raya Dewan Undangan Negeri Selangor akan datang. Katanya itu antara elemen atau cadangan dibawa oleh UMNO ke dalam rundingan kedua-dua pihak. Selain itu, UMNO juga mahu mengekalkan 5 kerusi dimenangi dalam pilihan raya sebelum ini kekal ditandingi BN. Namun itu pun masih belum muktamad. Selain itu, Muhammad Imran berkata UMNO juga menuntut kebenaran untuk hak meletakkan calon di kerusi-kerusi yang penyandangnya telah berpaling tadah, Batangkali, Ceram, Selat Kelang, Dengkil, Gombak Setia dan Bukit Antarabangsa. Daripada 6 kerusi berkenaan, 4 dimenangi oleh Bersatu semasa pilihan raya 2018, manakala baki 2 lagi dimenangi oleh calon PKR yang kemudiannya berpaling tadah kepada Bersatu. Pada tahun 2020, Bersatu membelot daripada Pakatan Harapan untuk membentuk gabungan baharu yang dinamakan Perikatan Nasional. Bagaimanapun, Muhammad Imran berkata UMNO Selangor setakat ini belum menerima sebarang maklum balas mengenai cadangan daripada jawatan kuasa parti itu yang sedang merundingkan pakatan tersebut. Katanya kalau ada jawatan kuasa pelaksanaan pasti akan dimaklum untuk memulakan kerja-kerja perancangan dan pelaksanaan strategi untuk PRN. DUN Selangor mempunyai 56 kerusi. Pada pilihan raya 2018, PH memenangi 51 kerusi manakala BN memenangi 4 dan PAS 1. Nombor 8. Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang mengingatkan ahlinya supaya mencontohi spesies ikan seluang yang memakan umpan lalu meninggalkan mata pancing yang kosong menjelang pilihan raya negeri akan datang. Ahli Parlimen Marang itu berkata sifat ikan seluang adalah spesies ikan kecil yang paling dibenci oleh kaki pancing. Katanya ia hanya memakan umpan dan meninggalkan mata pancing sahaja kerana saiznya yang kecil sebelum sempat dimakan oleh ikan besar yang mahu ditangkap. Katanya adapun ikan besar yang rakus memakan umpan mestilah mudah ditangkap kerana pelahap sehingga termakan mata pancing. Akhirnya ia dimasak atau dijual untuk dimasak menjadi makanan. Menurut Abdul Hadi, bekas Musyidah Parti itu, almarhum Datuk Nik Abdul Aziz Nikmat juga sudah mendidik rakyat Kelantan dengan kata-kata yang terkenal iaitu bagi gula kacau, bagi kain pakai, bagi duit ambil namun tetap undi bulat. Katanya bersama slogan ini PAS berjaya menawan Kelantan dan mempertahankan sehingga berjaya menawan Terengganu dan Kedah serta akhirnya Perlis. PAS berjaya menegakkan sebuah kerajaan yang bersih daripada penyakit rasuah. Walaupun terbatas kewangannya namun tetap teguh memerintah. Tambah beliau, PRN di 6 negeri nanti sebagai ujian keinsafan sebagaimana yang dibuktikan dalam pilihan raya umum ke-15. Katanya sekalipun anak muda yang dianggap mentah belum sempurna pelajarannya tetapi meletakkan akalnya dijunjung di kepala, menegakkan maruah agama, umat dan negara mengikut ajaran Allah dan meletakkan harga diri manusia berpandukan akal dan kebijaksanaan yang tidak boleh dibeli dan ditipu dengan mudah. Dalam pada itu, ada kalangan mereka yang berilmu dan berijazah berjela-jela panjangnya dan banyak senarai gelarannya tetapi meletakkan akal ke dalam perutnya. Sifat yang tidak sepatutnya berada pada orang-orang yang beriman. Nombor 7. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah menyuarakan keyakinannya bahawa pentadbiran yang diterajuinya akan kekal penuh sehingga pilihan raya akan datang. Tak apa kalau dia ada, tunggu masa parlimen, bawa lah SD. Dia usul di parlimen, tak ada masalah. Ini dia setiap minggu ni dia jadi macam mengigau mingguan. Sebelum raya, sebelum puasa, sebelum raya, selepas raya, sebelum raya haji, sebelum Taipusam, Chinese New Year, tunggulah sebelum, tapi insya-Allah kita Kerajaan Perpaduan kekal penuh sehingga pilihan raya yang akan datang. Sebelum ini ada laporan menyatakan bahawa pembangkang sudah mempunyai SD yang cukup dan akan menambahkan calon Perdana Menteri dalam masa terdekat. Malah pemimpin Bersatu Muhammad Faiz Naaman beberapa hari lalu mengeluarkan kenyataan seolah-olah PN telah mempunyai 126 sokongan ahli parlimen untuk membentuk kerajaan. Nombor 6. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dilihat tidak menafikan ada komplot untuk menjatuhkan kerajaan beliau, tetapi menegaskan parti dalam kerajaan kekal kuat bersama-sama dengannya.
Anwar menyatakan beliau tidak goyah dengan sebarang komplot yang dikatakan untuk menjejaskan kestabilan pentadbirannya seperti yang dibuat oleh pengigau yang tidak sepatutnya dilayat. Tak ada asas. Kita kumpul dia. Kalau dia tak ada komplot, dia kerja apa? Dia jalankan tugas dia. Kita jangan tulah keadaan. Dia tiap bulan dia ada strategi. InsyaAllah saya yang ada langkah dan cukup kuat. Yang penting PH, PN, GPN, DRS. Termasuk yang lain. Barisan ada yang masuk. Tapi yang empat. Komitmennya cukup jelas. Anwar berkata kerajaannya komited untuk memberi fokus dan menunaikan janji serta berkhidmat kepada rakyat. Jadi tuju kerja. Jangan layan, meninggal. Khabar angin berkenaan komplot untuk menjatuhkan kerajaan menerusi peletakan jawatan sejumlah ahli parlimen kerajaan lalu menyebabkan pilihan raya kecil diadakan mula muncul akhir bulan lalu. Ahli parlimen kerajaan ini didakwa akan bertanding semula di kerusi mereka di bawah tiket PN. Dikatakan mendapat sokongan pemimpin PN, khabar angin ini turut muncul di tengah rasa tidak puas hati dalam UMNO terhadap kepimpinan Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi. Minggu lalu, Zahid memberi jaminan akan mempertahankan kedudukan kerajaan dengan memastikan tiada ahli parlimen daripada BN yang akan keluar parti. Nombor 5, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar bertitah rakyat telah menaruh harapan tinggi dalam PRU15 dengan memberi undi mereka kepada 222 wakil rakyat untuk mengembalikan kestabilan politik negara. Sultan Johor menyuarakan kebimbangan terhadap desas-desus berkenaan kestabilan kerajaan yang terus kedengaran sehingga kini meskipun sudah 6 bulan pilihan raya umum ke-15 diadakan. Namun titah baginda sehingga kini 222 ahli parlimen ini masih tidak dapat bersepakat sehingga ada gerakan yang cuba menggagalkan kestabilan yang sedang dibina. Titah baginda, keadaan sebegini adalah tidak sihat untuk semua lapisan negara kita, baik dari segi sosial, ekonomi maupun kedudukan kita di peringkat antarabangsa. Sudahlah sampai bila lebih 30 juta rakyat Malaysia hendak menanggung keadaan sebegini. Ekonomi perlu dipulihkan, kesejahteraan dan kemakmuran negara mesti diutamakan. Isnin lalu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengakui sememangnya wujud konspirasi untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan, namun menegaskan ia sebagai tidak berasas. Beliau yang juga Presiden PKR berkata, biarkan kumpulan dipanggil pengigau itu berterusan meraja komplot, sebaliknya kerajaan akan terus menumpukan kerja utama terhadap negara. Komplot tu ada tadi tak ada asas. Jadi kita kumpul kerja. Kalau dia tak ada komplot, dia kerja apa? Jadi dia jalankan tugas dia. Kita jangan tulah kerajaan. Dia tiap bulan dia ada strategi. Nombor 4, 10 wakil rakyat daripada DAP Pulau Pinang hari ini menafikan terlibat dalam cubaan menyingkirkan Chow Kun Yeow sebagai Ketua Menteri selepas pilihan raya negeri akan datang. Mereka adalah wakil rakyat biasa yang tidak memegang sebarang jawatan dalam kerajaan negeri Pulau Pinang, sama ada sebagai Ketua Menteri, ahli esko atau setiausaha politik pada Ketua Menteri. Menerusi satu kenyataan, mereka menegaskan dan mengesahkan tidak pernah bercakap dengan portal berita yang menerbitkan artikel yang mendakwa ada usaha untuk menyingkirkan Kun Yeow sebagai Ketua Menteri. Malah mereka turut menyifatkan artikel berkenaan berniat jahat dan tidak adil apabila tidak menyebut siapa 3 adun yang dikaitkan dengan desakan tersebut sekaligus meletakkan kesemua mereka di bawah syakwasangka awam yang tidak perlu. Kami dengan sesungguhnya mengesahkan bahawa kami tidak bercakap dengan portal berita mengenai artikel itu. Justru untuk mengaitkan laporan itu kepada mana-mana daripada kami 3 adun adalah tidak benar dan palsu. Dalam pada itu, menurut mereka, pencalonan untuk kerusi dan jawatan ditentukan oleh parti dan mereka akan menghormati keputusan parti. Katanya kami tidak akan ditarik ke dalam sebarang percubaan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab untuk memecah belahkan dan mengalih perhatian kami selain objektif kami untuk berkhidmat kepada rakyat dan memastikan masa depan Pulau Pinang bertambah baik. Memenangi pilihan raya negeri akan datang adalah penting untuk memakmurkan Pulau Pinang dan mengukuhkan kestabilan politik serta mengukuhkan kerajaan perpaduan di Putrajaya untuk 5 tahun akan datang. Nombor 3, Timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, sebarang usaha untuk menumbangkan kerajaan perpaduan diterajui Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bukan perkara yang mudah seperti yang disangkakan pembangkang yang begitu bersungguh-sungguh dalam perkara itu.
Tegasnya kerajaan perpaduan yang sedang mentadbir kerajaan telah dibentuk dengan sokongan majoriti 2/3 selain Akta Akti Lompat Parti 2023 juga telah diberkuat kuasa. Muhammad yang juga Menteri Pertahanan berkata, Barisan Nasional tidak mengetahui mengenai adanya usaha atau pembabitan ahli parlimen mereka untuk memporak-perandakan kerajaan sedia ada. Not that I know of, but seperti yang saya sebut dalam saya punya wawancara, itu terpulanglah kepada masing-masing kerana sekarang ini undang-undang anti lompat parti telah pun dikuatkuasakan. You cannot simply just walk away and they just say I don't want to support the government anymore and I want to support the other party. That is against the anti-hopping law and you have to resign. And once you resign, quite difficult lah, tell you, kena buat pilihan raya apa semua. Beliau mengulas spekulasi yang mengatakan Perikatan Nasional sedang menterbabit usaha untuk menjatuhkan Anwar Ibrahim sebagai ketua kerajaan dan membentuk kerajaan baru. Katanya seorang ahli parlimen perlu meletak jawatan jika mahu keluar dan menyokong parti lain serta perlu diadakan PRK. Namun bukan mudah untuk menang kembali kerusi berkenaan. The government of today kan kita ada 148 majority untuk ditumbangkan satu perkara yang saya rasakan agak susah lah. Ya. Ahli Parlimen Rembau itu berkata buat masa ini BN terus memberikan sokongan penuh kepada kerajaan perpaduan. Ini adalah pendirian gabungan berkenaan sejak beberapa tahun lalu bagi menjamin kestabilan politik dalam menguruskan negara. Cari cara macam mana kita nak urus negara dengan baik supaya yang pentingnya ialah rakyat mendapat pembelaan dan kerajaan diurus dengan terbaik yang mungkin. Nombor 2. Susulan pertemuan antara Presiden Pertubuhan Muafakat Nasional Tan Sri Anwar Musa dengan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad telah memberi gambaran akan mewujudkan kerjasama politik. Menerusi hantaran di Facebook, Anwar berkata, beliau bersama Dr. Mahathir sepakat untuk terus berikhtiar mengukuhkan muafakat dan perpaduan orang Melayu dan Bumi Putera di negeri ini. Katanya selain itu amatlah penting kita menyuburkan muafakat bagi mengurus negara kita yang berbilang bangsa dan agama ini dengan baik seperti mana Tun pernah lakukan sekian lama sebagai Perdana Menteri. Jelas Anwar, pertemuan yang berlangsung di kediaman Dr. Mahathir itu membincangkan mengenai politik, khususnya soal masa depan orang Melayu dan Bumi Putera di Malaysia serta hal ehwal semasa politik negara. Katanya sejak dulu Tun begitu semangat bila bercakap tentang orang Melayu. Walaupun saya dan Tun sering berbeza pendapat dan haluan politik, namun saya amat kagumi kepimpinan Tun yang begitu banyak membawa impak dan amat berjasa kepada negara. Kebijaksanaannya serta ketajaman pemikirannya kekal hingga sekarang. Anwar memberitahu akan menyertai salah satu daripada 3 parti yang pernah membuat tawaran sebelum ini. Baru-baru ini pula Anwar memaklumkan kepada media agar tunggu selepas beliau habis puasa 6 ketika dia minta mengulas mengenai hala tuju politiknya. Nombor 1. Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu Dr. Muhammad Faiz Naaman memberi bayangan gerakan bagi menumbangkan kerajaan perpaduan bukan satu spekulasi. Malah ia diketahui pimpinan tertinggi dalam kerajaan. Beliau turut menyifatkan angka 126 yang dimuat naik dalam satu hantarannya di Facebook sebagai signifikan sehingga mencetuskan kemarahan penyokong kerajaan perpaduan. Katanya, saya kira angka ini signifikan sehingga ramai cyber troopers pro-kerajaan meroyan di laman Facebook saya. Saya fikir pihak sebelah sana kerajaan perpaduan pun tahu kebenarannya. Kemarin, Dr. Muhammad Faiz memuat naik catatan di Facebooknya dengan menulis 126 dah jika benar, Alhamdulillah. Hantaran itu menimbulkan persoalan dengan ada yang mengaitkan angka itu sebagai jumlah ahli parlimen yang memberi sokongan kepada parti pembangkang. Beliau bagaimanapun terus mengunci mulut sama ada angka berkenaan berujuk kepada jumlah ahli parlimen atau sebaliknya. Tidak perlu risau dengan bilangan angka. Kami bukan seperti Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dulu yang sanggup buat sidang media berkali-kali hanya untuk sebut I have the numbers. Adakah salah saya sebut 126? Isnin lalu Anwar tidak menolak wujud konspirasi untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan. Namun beliau menegaskan ia sebagai tidak berasas. Dalam perkembangan sama semalam, Timbalan Pengerusi Barisan Nasional Datuk Seri Muhammad Hassan menafikan dakwaan sesetengah pihak bahawa ada ahli parlimen daripada parti itu terbabit dalam usaha menjatuhkan kerajaan. Jelasnya BN tidak akan memporak-perandakan kerajaan, sebaliknya akan terus berpegang kepada janji untuk membentuk kerajaan yang stabil. Jangan lupa follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV.
Dapatkan info terkini di Facebook serta YouTube di TV.